نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث جزء من الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, yang saya muliakan ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, juga barisan imam Bilal, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ayahanda saya angkat saya ni, sakit pun datang juga, masya-Allah. Semoga Allah taala memberikan kesihatan yang sempurna, syifaan ajilan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah, hari ini kita dah sampai pada tanggal berapa tuan-tuan? Tengok TV lah, TV dah ada kan? Berapa tuan-tuan? 11 ke 12 tuan-tuan? 12 Sya'ban. Menanti 3 hari lagi. Nifsu minas Sya'ban, ataupun dengan namanya Nifsu Sya'ban. Makna nifs, nifsu ni separuh. Separuh. Kalau pergi umrah, nak minta harga bolehlah sebut nips. Nips. Separuh, harga separuh boleh. Itu je lah yang pandai pun kan. Yang lain tak pandai kan. Nisfu separuh daripada Sya'ban, bermakna 15 Sya'ban. Para ulama mengatakan, bahkan di dalam hadis baginda Nabi SAW, pada hari inilah, pada nifsu Sya'ban ini yang kita akan nantikan. Bahkan hari ini, pada hari 15 Sya'ban nanti ini, bukan sahaja dinantikan oleh orang awam, bahkan bagi mereka perindu baginda Nabi SAW, mereka awliya illah, wali-wali Allah, menanti-nanti pada 15 Sya'ban ini, kerana pada malam inilah diangkat berkali gandanya amalan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Madinatul Ilm Sayyidina Ali karamallahu wajaha wa radhiyallahu anhu alaihi salam, beliau mengatakan bahawa pada 5 malam sebelum ini kita telah riwayatkan, yakni pada awalnya adalah awal malam pada bulan Rajab, dah berlalu dah gitu. Kemudian yakni pada malam nifsu Sya'ban, kemudian hari raya Aidul Fitri pada malamnya yang dinamakan dengan Lailatul Jaizah, yakni malamnya malam hadiah kepada orang beriman. Malam tu best tu pergi Sogo tu. Esok nak raya tu malam tu lah tu. 70-80% tuan-tuan. Dan malam itu juga dikurniakan doa makbul. 2 malam, yakni Aidul Adha dan Aidul Fitri. Malam hari raya puasa dan malam hari raya korban. Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dan yang kelima adalah pada malam-malam Jumaat. Malam-malam Jumaat. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di sini akan ada dah sambutan nifsu Sya'ban tu nanti insya-Allah. Cuma sebelum menanti bulan Ramadan lagi baki beberapa hari ini,
tuan-tuan, orang nak pergi medan perang, dia tidak boleh tiba-tiba pergi je, tak ada persiapan. Maka dia perlu mempersiapkan diri dia. Maka para ulama pada bulan Sya'ban ini, amalan mereka ni, para ulama sebut 80% menyamai pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran, semua orang tahu. Berapa kali tuan-tuan bulan Ramadan? Imam Syafi'i 60 kali. Al-Imam Abu Hanifah ataupun nama sebenarnya Nu'man bin Sabit menghabiskan bulan Ramadannya 62 kali. 2 kali lebih pada Imam Syafi'i. Al-Imam Khatib rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, mengkhatamkan pada bulan Ramadan sahaja, seminggu itu mengkhatamkan lebih kurang 24 kali. Seminggu tuan-tuan, kali dengan 4, Masya Allah. Ini kehidupan para awliya ilahi salihin. Dan juga pada bulan Sya'ban ini juga, untuk mendatangkan semangat kita ini untuk beribadah pada bulan Ramadan, para ulama sebut kena menuntut ilmu, kena tahu berkaitan dengan bulan Ramadan. Sedikit tuan-tuan, ni ringkaslah, sedikit sahaja. Ada satu kisah tuan-tuan, bagi mereka yang mengaji ilmu agama, tak kisah tuan-tuan siapa pun profession hidup tuan-tuan ni. Tuan-tuan ini seorang pedagang ke, peniaga ke, petani ke, petani moden lah zaman sekarang ni, betul ada petani moden ni, madrasah kita dah buat dah. Tak kisah apa pun profession kita, apabila kita menitipkan di dalam hati kita ini untuk mengaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengaji ilmu agama ini, para ulama sebut telah dikurniakan di dalam hati mereka yang mengaji ilmu ini sahaja ketenangan yang besar di sisi Allah taala. Hidup ni tuan-tuan, kalau tak ada tenang, habis. Kenapa kita cari duit tuan-tuan? Sebab nak rumah besar saja ke tak? Nak tenang tuan-tuan. Nak tenang. Maka tenang yang paling besar ulama sebut dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman yang ini diceritakan oleh Al-Habib Hasan Al-Mudhar, hafizahullah taala. Zaman ini zaman yang lebih kurang sama dengan kita, mungkin puluhan tahun dululah, mungkin 30 tahun, 40 tahun dulu. Seorang ulama di Jazirah Arab bernama Syekh Abdul Rahman Al-Haffari. Tuan-tuan ingat nama ni, Syekh Abdul Rahman Al-Haffari. Dia punya cucu nama dia Syekh Abdul Razak Al-Haffari. Nama Al-Haffari ni sedap ni. Jangan bubuh tuan-tuan. Al-Haffari ni kalau dalam bahasa Arab, Haffar masuk penggali kubur. Ni letak nama anak, sedap je kan. Kena tahu makna tu. Syekh Abdul Rahman ni, para ulama sebut, ini berita gembira bagi mereka yang mengaji ilmu agama dan mereka yang menyumbangkan kewangan ataupun pendapatan ataupun sebahagian daripada harta dia untuk ilmu agama ataupun untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kisah nyata, terpulang pada tuan-tuan untuk percaya ataupun tidak. Saya menyerahkan tarbiyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya mereka yang tidak percaya dengan kisah para awliya illah, mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Saya sini dah alami. Saya antara orang yang paling susah nak percaya cakap orang tuan-tuan. Paling susah. Kena tabayun, selidik dulu. Tapi beberapa tarbiyah Allah taala diberikan kepada saya, barulah saya tahu, oh begini sifat yang diberikan. Contohlah tuan-tuan, tengok saya ni mungkin orang muda ni, siapa entah budak ni, daripada mana pula Haji Zul ni jemput ni. Samalah tuan-tuan, mungkin tarbiyah tu nanti Allah Ta'ala akan berikan pada tuan-tuan lah, kalau ada sangka buruk tu. Syekh Abdul Rahman Al-Haffari, di dalam riwayat yang diceritakan oleh cucunda dia sendiri, seorang ulama besar dan seorang orang yang hafal Quran, bukan saja hafal Quran, pakar mazhab. Sebelum dia menjadi ulama besar, sebelum dia jadi ulama besar, kerja dia adalah penggali kubur. Di sini bukan saya nak suruh tuan-tuan jadi penggali kubur, bukan tuan-tuan. Saya nak bagi tahu ni kisah dia ni, ambil perhatian. Syekh Abdul Rahman diceritakan Syekh oleh cucunda dia Syekh Abdul Razak, bahawa atuk dia ni sebelum mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala, ditarbiah oleh Allah Ta'ala. Sewaktu dia menggali kubur, kisah ringkas dia, sewaktu dia menggali kubur, dan orang yang menggali kubur ni, kata Habib Hasan Al-Mudhar, adalah orang yang paling gembira bila orang meninggal dunia. Sebab apa? Bila orang meninggal gembira, dia dapat duit, dapat gali kubur. Antara orang yang paling gembira bila orang meninggal, penggali kubur tuan-tuan. Ini Habib Hasan sebutlah.
Dalam riwayat Syekh Abdul Rahman Al-Haffari ini, sewaktu satu kisah dia menggali satu kubur untuk seorang pemuda, yang mana pada awalnya dia melihat pemuda ini sewaktu meninggal dihantarkan oleh berapa orang sahaja, tak sampai 15 orang. Dalam riwayat mungkin 10-11 orang saja. Tak ramai orang hantar pemuda ni ke kubur. Maka terlintas dalam hati dia. Dia cakap ni orang biasa ni. Biasa kalau ulama, orang-orang soleh, orang besar ni ramai orang hantar, betul? Tapi ni orang biasa mungkin. Terlintas dalam hati dia. Kemudian dalam riwayat, bila dihantar saja jenazah ini, dia pun menguruskan jenazah ni dengan biasa. Gali kubur. Kemudian dalam riwayat, habis sahaja dihantar di hadapan dia, dan dia antara orang yang mengangkat sebab orang tak ramai. Dan dalam riwayat tu kata guru kami juga, saya mendengar kisah ini bukan daripada Habib Hasan saja, daripada ramai orang. Biografi Syekh Abdul Rahman ni sendiri sebelum dia mengaji ilmu agama, bila dia masuk ke dalam liang lahat, bila dia menurunkan saja pemuda ini, budak muda turun saja pemuda ini, dia meletakkan saja di dalam kuburnya pemuda ini, lalu dia mendapati kubur itu luas. Dengar dulu tuan-tuan, jangan cakap saya syirik, dengar dulu. Dia masuk saja dalam kubur tadi, letak saja jenazah tadi, kubur tadi luas, sejauh mata memandang. Yang pada zahir mata 7 kaki, kan? 3 kaki, 7 kaki, ada dalam pula, kan? Tu kubur, kan? Syukurlah Piramli ajar kita tu, kita tak tahu berapa kaki, kan? Tak biasa pergi. Tahulah 7 kaki dalam. Dah masuk letak sejauh mata memandang. Dan dalam riwayat kata cucunda dia, Syekh Abdul Rahman ni sebut kisah ini dan menceritakan pada anak-anak dia. Dia kata ketika aku masuk dan aku menghantarkan, sebelum jadi syekh besar, masuk saja dalam kubur tadi, dia melihat kubur tadi luas. Takjub dia. Tak pegang jenazah tadi. Sambil dia merhatikan luas tadi, lalu tumbuh pohon, tumbuh kebun dan sebagainya dalam kubur tadi. Lalu dalam riwayat datang 2 orang yang menaiki satu kuda yang berpakaian putih. Datang 2 orang. Kemudian menghampiri Syekh Abdul Rahman, kemudian mengangkat jenazah tadi dan pergi. Para ulama sebut ketika kata Syekh Abdul Razak, ketika atuk dia ni melihat orang tadi datang dan mengangkat jenazah tadi, dia tak pegang, takut. Angkat saja, pengsan dia dalam kubur. Lalu diangkat Syekh Abdul Rahman ni bawa keluar. Kemudian orang kejut dia, yalah waktu tu dia bukan syekh. Dia orang tak tahulah dia, kan. Tak ra'i lah dia, kejut, bagi minum air, dia bangun. Lalu ditanya oleh keluarga pemuda ni, tadi apa jadi pada kamu, wahai Abdul Rahman? Maka Syekh Abdul Rahman kata, aku melihat jenazah ni hilang, dia cakap. Ada orang ambil dia. Lalu keluarga dia kata, tu kan ada jenazah tu dalam tu. Masya Allah. Maka dia kata, apa dah jadi? Maka dalam riwayat kata Syekh Abdul Razak, cepat atuk dia ni Syekh Abdul Rahman ni kuburkan. Kemudian berlalulah bertahun, dia fikir benda tadi. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Lalu selang 2 ke 3 tahun, datang lagi seorang pemuda juga, yang lebih umur sedikit pada yang sebelum ni. Lalu para ulama sebut, kata Syekh Abdul Razak, dia pun niat yang sama. Ni orang sikit je hantar ni, bukan syekh, bukan kiai, bukan tok guru besar ni. Jadi biasa-biasa saja. Bila saja perkara yang sama berlaku, dia masukkan saja jenazah ini, lalu apa berlaku pada dia? Dalam riwayat kali ini yang kedua ini, bila dia masukkan jenazah, sama, dia lapangkan kubur jauh. Ajib, dia cakap ajib. Tapi kali ni dia dah sedia dah. Dah buat persiapan. Dia tak pengsan ni kali ni. Dah kuat dah ketika tu. Lalu datang 2 orang yang menaiki kuda, kemudian menghampiri dan membawa jenazah tadi. Dan dalam riwayat kata Syekh Abdul Razak, kali kedua dia tak pengsan. Syekh Abdul Rahman tak pengsan. Dia melihat orang tadi angkat, kemudian dibawa pergi, kemudian dia cepat bangkit, tak cerita dah sebab takut orang tak percaya kat dia. Kali pertama kan orang tak percaya, dia diam. Kemudian dikuburkan. Cepat dia panggil waris. Siapa waris? Terutama ibu. Siapa ibu pada pemuda ni, aku nak jumpa dia, boleh tak? Lalu dia mendapati ibu tadi
Dan dia bertanya, "Wahai ibu, siapa jenazah ni?" "Siapa?" "Ni anak aku," kata ibu. Ibu ni kata, "Ni anak aku." Dan apa amalan dia? Siapa dia sebenarnya? Dia bukan orang biasa, dia bukan sesiapa, kata ibu tadi. "Kamu bertanya kepada aku ini," kata ibu, "atas dasar apa?" Ni orang soleh. Sebelum dia jawab soalan, dia tanya dulu jelas soalan tu. Apa soalan ni sebenarnya, untuk apa? Sebelum kamu tanya tentang anak aku ni, untuk apa? "Aku tak nak disebabkan kamu bertanya ni bertambah kesedihan aku." Sebab apa? Sebab pada 5 tahun ni ataupun 4 tahun kebelakangan ini, 2 anak aku yang tercinta telah meninggal dunia. Maka Syekh Abdul Rahman kata, yang sebelum ini pun anak kamu ke? "Ya, anak aku." Masya Allah. Dua-dua anak dia. Ajib. Maka dalam riwayat ditanya kepada si ibu tadi, nak masuk ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Jauh lagi Allahu Akbar. Habiskan dulu. Maka diceritakan, si ibu tadi kata, "Ini adalah anak aku, dan sebelum aku cerita siapa dia, kamu kena cerita dulu apa berlaku." Maka Syekh Abdul Rahman sebut, dia pun cerita perkara yang berlaku. "Bila aku masuk, aku nampak kubur dia luas. Lalu ada orang angkat dia. Aku tak tahu siapa dia ni." Ni sebelum Syekh Abdul Rahman jadi syekh. Dia penggali kubur. Kerja dia penggali kubur. Maka dalam riwayat, ketika ditanya pada ibu tadi sebut, sungguhnya yang meninggal pada hari ini adalah abang kepada yang sebelum ini, yang meninggal sebelum ini, yang muda lagi pada ini adalah adik dia. Si adik dia ni, dalam riwayat kata Syekh Abdul Rahman, si adik dia, si ibu dia cerita, adik dia ni adalah orang yang menuntut ilmu agama Allah. Belum sempat dia mengaji, habis mengaji, meninggal. Belum habis mengaji, meninggal. Maka ditanam, Masya Allah, satu amalan mengaji ilmu agama. Maka bagi si abang ni, siapa pula? Yang kalau yang first tadi mengaji ilmu agama, yang kedua mengaji ilmu agama? Tak. Yang kedua tak mengaji ilmu agama. Yang kedua ni orang biasa, belajar, kemudian bekerja, akan tapi dia adalah penyumbang bagi adik dia untuk mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana aku suri rumah, aku duduk di rumah, tak ada keperluan untuk menanggung anak aku untuk mengaji agama. Maka si abanglah yang menanggung bagi anaknya. Maka Syekh Abdul Rahman sebut, kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab kisah ini, Syekh Abdul Rahman berjumpa dengan seorang syekh guru dia, kemudian mengaji ilmu agama Allah taala pada umurnya 52 tahun. Tuan-tuan, 52 tahun baru mengaji. Dan ketika itu kata cucunda dia memang zero, tak tahu apa-apa. Macam kita semualah, macam saya, zero, tak tahu apa-apa. Kemudian mengaji dengan syekh sehinggalah jadi alim kabir. Sebab apa? Para ulama sebut kisah ini diabadikan oleh para salafun salih di Jazirah Arab sebab gelaran yang diletakkan bagi kurniah namanya Al-Haffari. Kenapa dia meletakkan Al-Haffari, penggali kubur? Sebab kisah ini menjulang ataupun menaikkan diri dia ke martabat seorang ulama yang besar. Kerana apa? Satu kisah ini. Kisah ini saya ceritakan pada tuan-tuan, tak perlu tuan-tuan jadi penggali kubur, tuan-tuan. Untuk dapatkan tarbiyah ini, tidak. Tapi nak begitu nilai mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada diri kita ini, kita belum rasa nikmat mengaji ilmu, nikmat beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua nikmat ini dirahsiakan oleh Allah taala. Allah rahsiakan. Sebab itu para ulama sebut, memang kalau ikut logik akal, kalau Allah taala kurniakan pahala awal pada kita, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala mensyarahkan tentang hakikat pahala ini, kalau pahala ini ditarjihkan pada kamu ataupun dinampakkan pada kamu di kehidupan dunia ini, pecah hati. Hati kita ni akan pecah. Kenapa? Kerana terlampau gembira. Ni dalam riwayat ni. Sebab itu para ulama sebut, jasad kita di dunia ini tidak dipakai di akhirat. Jasad kita tidak dipakai di akhirat. Jasad kita ini para ulama sebut akan ditukarkan oleh Allah Ta'ala seperti jasadnya Nabi Adam AS. Di dalam syurga Allah, 5 perkara yang Allah Ta'ala akan tukar daripada diri kita. Yang pertama, jasad kita ini akan diberikan seperti jasadnya Nabi Adam AS. Abul Bashar, yakni para ulama sebut paling kurang kajian saintifik besar Nabi Adam AS ini
70 hasta. Tu kajian pada akhir umurnya. Waktu dia muda tak tahulah besar mana tuan-tuan. Layak tubuh ini. Dan para ulama sebut pada diri, bila orang masuk sekali ke dalam syurga Allah Ta'ala, diubah dirinya kepada Nabi Adam AS. Maksudnya jasadnya kepada Nabi Adam AS. Kemudian diubahkan juga kepada umurnya adalah umur Nabi Isa AS. Ni dalam riwayat. Kemudian diubah juga suara kita. Seperti suaranya siapa tuan-tuan? Nabi Daud AS. Dalam riwayat Nabi Daud ni punya merdu tuan-tuan. Macam mana merdu Nabi Daud AS? Dalam riwayat boleh dibacakan kitab Zabur. Nabi Daud membacakan sahaja kitab Zabur. Kalau mereka ini kata ulama, Nabi Daud duduk di persekitaran air terjun, maka air akan berhenti untuk mendengarkan suaranya Nabi Daud AS. Kalau dia duduk di dalam satu kawasan, maka kawasan tadi adanya banyak binatang-binatang buas, maka binatang buas ini akan berhentikan kerja mereka untuk mendengarkan suara Nabi Daud AS. Kalau Nabi Daud duduk bersama dengan pohon-pohon ataupun bersandar pada pohon pokok, maka daun yang ditiup oleh angin itu akan berhenti. Maknanya mengeraskan tubuhnya untuk menghalang angin daripada meniup, semata-mata untuk mendengar suara Nabi Daud AS. Kita semua akan dengar suara ni, jangan risau. Bila masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga akan diubah. Ketiga, yakni suara kita. Dan kita juga akan diubah wajah kita ini. Seperti wajahnya siapa tuan-tuan? Nabi Yusuf AS. Dalam riwayat Nabi Yusuf AS, kalau kita baca dalam beberapa riwayat, pernah diceritakan pada zaman Hercules. Kalau riwayat Hercules tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok cerita Hercules tu. Berkahwin dengan dewa kemudian. Tak. Ni bukan ni. Hercules ni memang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara orang yang pernah didakwahkan oleh Nabi melalui surat. Dan Hercules ni dalam riwayat, dia antara orang yang memegang gambar-gambar para nabi terdahulu. Saya rengkakan kisah tuan-tuan. Antara gambar yang disajikan kepada para sahabat ketika menghadap Hercules, dibukakan gambar, dan satu gambar tadi keluar cahaya tuan-tuan. Dan bila ditanyakan oleh Hercules kepada para sahabat, kamu pernah lihat tak wajah ini? Maka jawab sahabat, aku tak tahu siapa gambar ini. Maka kata Hercules, mengikut riwayat, inilah gambar Nabi Yusuf AS. Punya cantik tuan-tuan, dalam gambar pun cahaya. Kalau depan macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Dan separuh daripada kecantikan Nabi Yusuf AS, kecantikannya adalah separuh daripada kecantikannya baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi, para ulama sebut yang kelima akan diubah pada diri kita. Ini akhlak kita ini akan diubah seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Maka menjadi satu wadah bagi kita, kekuatan bagi kita. Bagi umat akhir zaman ini tuan-tuan, kita masa tak banyak dah tuan-tuan. Masa kita tak banyak dah tuan-tuan. Kita ini para ulama sebut adalah wal asr. Waktu asar tuan-tuan. Waktu asar ni besar tuan-tuan. Besar makna dia sehingga Imam Syafi'i sebut kalau diturunkan 3 ayat surah Al-Asr ni cukup panduan untuk kita, tak perlu ayat lain. Sehingga begitu Imam Syafi'i sebut. Sebab apa? Sebab wal asr ini menandakan akhir zaman. Kita ini nak menanti maghrib dah tuan-tuan. Dan akhir zaman asar itu bermula pada zaman 1400 tahun dulu tuan-tuan. Kita tak tahu pukul 6 ke 6.30 ke 6.45, tak tahu. 6.45 petang ke pukul 7 petang, tak tahu bila nak berlaku tuan-tuan. Dan paling besar yang menanti kita akan datang adalah kematian kita sendiri. Dan kematian ini adalah rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama sebut ditentukan kematian kita ini bergantung kepada kebiasaan amalan kita. Kalau biasa kita dengan motor, insya-Allah dengan motor juga kita meninggal dunia. Ini memang testimoni para ulama tuan-tuan. Bergantung kepada kecintaan kita terhadap perkara tadi. Satu orang yang kebiasaannya minum arak, maka pada akhir hidup juga minum arak. Saya banyak kisah, kalau nak kisahkan pada tuan-tuan, tak perlu saya cerita pada waktu ini. Tapi secara moralnya kita nak ambil di sini apa? Ketentuan kematian itu adalah berdasarkan kebiasaan apa yang kita lakukan. Maka kebiasaan kita lihat sama ada dia menjurus kepada amal agama akhirat ataupun menjurus kepada kehidupan dunia yang sementara yang kita akan tinggalkan ini. Maka kita yang menentukan mana satu hala tuju kita. Tidak ada orang boleh menentukan melainkan diri kita.
Sehebat mana pun satu orang tadi, macam mana pun keadaan dia, dia yang menentukan. Hebat mana pun penasihat yang datang pada dia, PhD 20 kali tuan-tuan, pun datang nasihat dia, kalau dia kata tak nak buat, tak ada siapa boleh suruh dia untuk buat, dan tak ada siapa untuk menggerakkan diri dia untuk buat suatu perkara melainkan diri dia sendiri. Maka tuan-tuan yang mulia, pada hari Jumaat yang mulia ini, kita azamlah dalam hati kita tuan-tuan, mungkin Ramadan yang kita akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tak tahu siapa di antara kita yang akan, dan belum tentu sampai Ramadan ini tuan-tuan. Ramai sahabat saya juga pada 30 Syaban meninggal dunia, tak sampai pada awal, nak jejak maghrib pada awal Ramadan pun tak sampai tuan-tuan. Maka kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan kita bersiap diri kita untuk menjamah rezeki nikmat pada bulan Ramadan dengan berupa amalan-amalan yang banyak, dan kita memberi masa kita seluruhnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Patutnya 10 minit kan? Dah lambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Azan. Tepat. Sekali yang ni boleh?